Tak sangka pula pagi tadi tu bila kejutkan untuk mandi sarapan pagi, dia dah tak ada. Kalau kita nak kata nak buat ABC terus pun kita tak berani nak sebut sebab kita tak tahu bila pandemik ini akan selesai. Kalau orang terima, Alhamdulillah. Kalau orang tak terima, apa-apa jenis muzik kita keluar pun ada orang suka dan tak suka. Sebenarnya satu peringatan juga untuk kita kan. Bahawasanya kita jangan terlampau riak, jangan sombong. Waktu pandemik ni banyak lagi benda yang kita nak fikirkan. Cari rezeki, macam mana kita nak jaga diri kita. Macam boleh ke jumpa sedaplah badan you, something like that. Saya takut. Tak masuk akal. Itu macam korek kubur sendiri. Dan nak masuk Malaysia nak kena tembak, boleh lah. Saya pun tak nak serabutkan keadaan sebab saya sendiri pun mungkin dalam fasa mental yang agak tak berapa elok. Saya tak ada special treatment sebab artis ke apa benda, sebab kita orang pun ikut SOP yang ditentukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi orang kata pukul 12 tengah hari Ahad buka TV3 Melody sebab kita banyak cerita-cerita yang kita akan kongsikan dengan anda apa yang berlaku dalam industri seni tanah air. Betul tak Jana? Ya, macam biasalah. Anda akan bersama dengan kami selama 1 jam 30 minit bermula sekarang pukul 12 tengah hari sehingga 1.30 minit. Dan kalau untuk maklumat lanjut, cerita panas dan sebagainya, jangan lupa untuk ke Instagram Melody_TV3 ataupun di Twitter TV3_Melody. Hashtag Melody TV3. Baiklah, hari ini kita buka cerita kita dengan satu perkembangan yang tak berapa kata gembira kan. Minggu lepas kita dah siarkan cerita pasal netizen kata menghibahkan yang Datuk Jamali Sadat dah tak ada dan akhirnya beliau telah pun pergi menemui penciptanya. Kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Datuk Jamali Sadat yang telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi kami di Tim Melody mengucapkan salam takziah dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham Datuk diberkati dan dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Jauh. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Perginya seorang permata seni negara iaitu Allahyarham Datuk Jamali Sadat, seorang pelakon dan pelawak yang sinonim dengan wataatan pada tahun 1980-an. Allahyarham Datuk Jamali Sadat menghembuskan nafasnya yang terakhir pada Rabu 3/2/2021 kerana sakit uzur. Pihak Melody mengucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Salam takziah buat keluarga Encik Fauzi. Dari pihak Melody, Encik Fauzi boleh berkongsikan saat-saat terakhir ketika Allahyarham Datuk Jamali Sadat menghembuskan nafasnya terakhir. Pagi tadilah macam biasa, isteri saya kejutkan dia untuk mandi dan sarapan sekali. Tapi dia kata tak macam selalulah, dia kejut-kejut banyak kali pun dia tak sedar juga. Jadi dia panggil saya, kemudian saya pun tengok, cek nadi dia, cek jantung dia. Tapi untuk pastikan saya pergi panggil doktor klinik lah. Dia orang pun datang, cek, tengok dia memang dah sah meninggal lah dalam pukul 8.15 tadilah. Mungkin awal sikit sebab dia masih panas lagi kan. Tapi yang pasti dia meninggal tu dalam 8.15 lah. Bagaimana keadaan kesihatan beliau berapa hari ini? Adakah semakin merosot ke bagaimana? Dalam 3 minggu lepas tu memang banyak merosot. Kalau tidak sebelum tu dia boleh lagi makan duduk. Walaupun kita swab tapi dia boleh duduk. Dalam 3 minggu tu dah kita swabkan lah. Baring kan, terlantar dalam bilik kat kursi. Sampailah malam tadi pun 3 swab je. Isteri cakap dia makan 3 swab. Lepas tu dia tolak-tolak tangan kan. Dia kata tak nak makan lah. Tak cakap lah, dia cuma dia tunjuk macam tu kan, tak nak makan kan. Jadi kita ingat pun mungkin dia tak selera ke apa ke. Tak sangka pula pagi tadi tu bila kejutkan untuk mandi sarapan pagi, dia dah tak ada. Apa yang mungkin Encik Fauzi rindukan setelah pemergian Allahyarham? Kita tahu Encik Fauzi yang menjaga beliau kan, walaupun beliau tidak aktif lagi, kurang sihat.
Banyaklah. Banyaklah rindukan. Banyaklah kenang-kenangan dengan dia kan. Sepanjang ketika hayatnya, beliau ada menitipkan pesanan buat Encik Fauzi dan keluarga ketika beliau sihat. Masa sihat tu pun 2 tahun lepas lah sebelum mak meninggal tu kan, macam biasa lah, pesan jaga diri, jaga keluarga, jangan tinggal solat semua, jangan malukan keluarga apa bagai semua kan, rajin-rajin sikit kerja. Lepas-lepas mak meninggal 2018 tu termenung, diamkan diri, tak nak makan sangat apa semua, sampailah hayat dia sekarang hari ni. Kepada peminat-peminat, ada rakan-rakan artis, keluarga yang tidak dapat menghadiri pada hari ini, yang menitipkan doa, menitipkan salam takziah, apa yang Encik Fauzi ingin katakan? Terima kasihlah. Terima kasih banyak daripada yang hari tu sampailah hari ini. Kepada sesiapa saja yang datang susah payah datang ziarah dia, doakan dia punya kesihatan itu hari kan, doakan dia punya panjang umur, dan hari ini pun yang siapa datang untuk berikan penghormatan terakhir dengan dia, saya ambil kesempatan jugalah, kalau ada kawan-kawan lama dia, kenalan lama dia, siapa-siapa saja yang kenal dia, yang masih ada, yang arwah ada buat salah silap, halalkanlah makan minum dia. Dan kalau ada juga yang rasa dia berhutang, bolehlah datang jumpa dengan keluarga saya, bolehlah untuk hutang kalau dia ada hutang-hutang ke apa salah silap tu. Ingatan baru balik mancing dapat ikan geliduk. Itu dia kehilangan satu permata dalam industri seni. Yang penting segala kerja-kerja beliau dan hasil orang kata kreativiti beliau akan tersemat dalam sejarah entertainment industri negara kita. Betul, kita akan sentiasa merindukan suara-suara arwah yang selalu menghiburkan dan menceriakan hari-hari kita. Apapun sekarang ni, kita ada berita yang bahagia juga yang kita nak kongsikan kepada peminat-peminat Haris dan Intan. Ya, mereka telah pun selamat bergelar suami isteri dengan hanya sekali lafaz saja di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi tanya kita nak ucapkan kepada Intan Ladiana dan juga Haris, dan kepada mereka-mereka yang luar sana yang mungkin Jannah belum bertemu jodoh, yang risau jodoh tak sampai, tak apa. Kerana mungkin jodoh kita belum lahir lagi. Itu dia perbezaan jurang umur 18 tahun yang menjadi bualan netizen-netizen. Tapi tak payah risau. Betul. Sebab orang kata umur ni bukanlah ukuran percintaan gitu. Netizen nak bising pun bukan netizen yang kahwin dengan Haris tu. Intan Ladiana. Lagipun Intan Ladiana kan selama ni dah banyak kali dikecewakan lelaki. Mungkin akhirnya Intan jumpa yang terbaik. Sebab itulah last kali dia buat keputusan untuk orang kata mendirikan rumah tangga dengan Haris. Ya, apa-apa pun dah pun selamat bergelar suami isteri. Tahniah sekali lagi kita ucapkan. Jom kita bersama dengan apa yang wartawan kita sempat rakamkan waktu PKP ni di majlis perkahwinan mereka yang orang kata simple but sweet. Yes, sangat minimalis tapi sangat cantik. Congratulations. Congrats. Selamat pengantin baru. Alhamdulillah, dengan hanya sekali lafaz, pasangan selebriti Haris Alif dan juga Intan Ladiana telah pun sah bergelar suami isteri. Majlis akad nikah telah pun diadakan di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan pada Jumaat yang lalu. Tahniah Melodi ucapkan, jom kita saksikan temu bual eksklusif bersama pasangan mempelai ini. Nur Haris Alif bin Nur Rashidi. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Intan Nur Ladiana binti Muhammad Yahya yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya, rantai dan subang tunai. Aku terima nikah Intan Nur Ladiana binti Muhammad Yahya dengan mas kahwinnya, rantai dan subang emas tunai. Saksi. Al-Fatihah. Kau hadir menemani senyumanmu terukir di setiap detik.
Intan Ladiana dan juga Haris Alif. Tahniah, kongsikan sedikit perasaannya apabila dah sah dah ni bergelar suami isteri. Saya lah yang paling terasa sekali sebab saya yang nak kena lafaz apa semua. Sehari sebelum tu saya macam okey je kot ni. Cakap Intan okey, nama you macam senang je. Tapi bila duduk depan Tok Kadi tadi, berpeluh jugalah kejap. Betul macam jenjeling tengok Intan kan. Itu you maintain je tadi. Sebab pakai mask. Cik baik pakai mask. Tapi Alhamdulillah saya rasa sangat-sangat lega sebab dah settle akad semua. Walaupun tak dapat buat majlis apa semua, tapi dah bersyukur sangatlah settle akad nikah ni. Kita buat mana yang penting je dulu kan. Perasaan macam tak percaya. Macam betul ke dah jadi isteri orang kan. Sebab tadi macam semua berlaku dengan cepat. Macam dah habis ke? Saya masih berada di awal-awangan. Umum tahu kan ketika sidang media tempoh hari bulan lalu, Intan dan juga Haris telah mengumumkan tarikh pernikahannya pada 6 hari bulan Februari. Tapi diawalkan sehari. Kenapa agaknya? Semuanya atas sebab-sebab yang tertentu. Sebab patutnya 6 hari bulan tapi disebabkan kita punya PKP ni dilanjutkan apa semua. Jadi Jawi kata okey, dia bagi kebenaran untuk 5 hari bulan 2. Sebab 6 hari bulan 2 tu mungkin ada yang dah postpone ke apa benda kan. Ada dia punya sebab-sebab tertentu dia. Manusia merancang kan, Tuhan yang menentukan segalanya kan. Biasanya perempuan lah kan. Pastinya ada impian mereka sendiri untuk orang kata majlis mereka sentiasa diingati. Ada reception ataupun pernikahan dengan pelamin yang indah. Tapi orang kata ekoran dengan pandemik COVID-19 ni terpaksalah buat secara sederhana yang wajib sahaja. Apa yang Intan boleh katakan? Ini pun tak dapat dilupakan juga. Memori yang tak dapat dilupakan sebab bukan semua orang kahwin pada musim PKP ni. Kita merasa betapa bezanya perkahwinan yang dijalankan pada masa PKP dan juga pada masa yang bukan PKP. Nak kata sederhana, nak kata grand apa semua, bagi saya dari besides the point, bagi saya ini pun adalah kenangan yang tak dapat dilupakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Semua berjalan lancar tu pun dah bersyukur sangat-sangat. Majlis yang dirancangkan tu sebab kita dah rancang satu date yang lain tapi tak tahu sebab sekarang ni kita PKP apa semua, kita susah nak plan lah. Kita ada dah lock satu date ni tapi kita tak tahu whether nanti in the future date tu boleh ke tak, boleh buat event, boleh buat majlis ke tak. Kita hold dulu date tu. Kalau kerajaan cakap boleh buat, baru kita release untuk invite semua yang akan datang lah. Kita tak perlu hadapi halangan macam dewan, catering apa semua, kita tak perlu semua, tapi kita ada halangan-halangan lain dari segi SOP, semua kena buat swab test apa semua. Semua benda jadi terbatas. Persiapan tu sendiri agak terbatas, dapatkan baju susah. Itu adalah halangan bagi kita orang dalam musim PKP inilah. Dan yang paling jadi halangan, majlis involve dengan ramai orang, ada sponsor ni apa semua. Jadi kita nak semua pihak macam okey, kita boleh buat ikut date yang apa yang kita nak. Sebab kita risau juga takut orang tak boleh buat ke apa kan. Alhamdulillah buat masa ni mereka bersama kami, sponsor-sponsor kita, diorang pun faham keadaan kita, diorang pun tak boleh buat apa-apa. Sama-samalah kita semua tunggu. Selepas ini macam mana agaknya kerjaya Intan dan juga mungkin kerjaya Haris selepas ini? Haris sendiri macam mana? Bagi saya kerjaya tu kerjaya, soal kahwin tu personal. Benda kerja dengan personal kita tak boleh nak sekalikan. Yang bekerja macam Intan, dia memang seorang pelakon, jadi dia boleh teruskan berlakon. Saya tak ada bagi macam syarat-syarat you tak boleh macam ni macam tu, tak adalah kan, tak adalah bagi syarat-syarat dia. You kan dia tahulah tak payahlah nak bagi syarat ke apa, tak adalah. Saya pastikan selepas berita ini dikeluarkan, pastinya akan ada isu-isu yang mungkin akan berbangkit. Maksudnya seperti contohnya kalau sebelum inilah ada sesetengah pihak yang juga selebriti dikaitkan apabila mereka melangsungkan majlis pertunangan. Ialah musim-musim PKP ni, kalau sekiranya selepas ini akan timbul isu-isu yang macam boleh pula diorang bernikah, mungkin mereka tak tahu korang bernikah di mana. Mungkin mereka mengatakan kalau artis je boleh, ada special treatment. Komen korang berdua? Bagi saya tak ada special treatment sebab artis ke apa benda. Sebab kita orang pun ikut SOP yang ditentukan. Sebenarnya akad nikah boleh. Akad nikah boleh tau, saya nak bagi tahu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dekat pejabat agama. Tapi tengok kawasan juga. Kena tanya pejabat agama tu dulu. Jangan kata sebab artis boleh kahwin apa, tak. Sama je. Kita orang tak buat pun majlis apa-apa. Kita akad nikah je. Simple je. Akad nikah sahaja. Kita tak ada buat majlis-majlis lagi. Belum ada. Kita orang akan buat bila dibenarkan untuk buat majlis. So jangan cakap artis ada special treatment ke, artis boleh buat, tak. Kami semua adalah rakyat biasa saja. Alhamdulillah saya dapat banyak komen-komen daripada peminat dekat Instagram, banyak mendoakan kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Saya sebenarnya rasa sangat-sangat happy bila semua orang menerima, semua orang happy tengok kami berdua, dan saya bersyukur sekarang ni dah akad nikah, semua dah lega. Thank you so much kepada semua. Teruskan mendoakan yang terbaik untuk kami. Kami akan mendoakan yang terbaik untuk anda semua, insya-Allah. I hope that kita berdua happy selamanya. Walau apa pun yang terjadi, kita stick together, insya-Allah. Amin. Sama. Tu je jawapan I, sama. Keep it short. Sama. Copy paste. Kalau
Kalau kita nak kata nak buat ABC terus pun kita tak berani nak sebut sebab kita tak tahu bila pandemik ini akan selesai. COVID yang melanda ni, untuk kami teruskan perkara itu adalah satu perkara yang amat mustahil. Bagi merealisasikan dan memastikan keberkesanan pelaksanaan program-program di bawah Prisma dan memberikan manfaat kepada pemain industri seni kreatif, pelbagai agensi berganding bahu bagi melaksanakan program tersebut. Dan baru-baru ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah melancarkan pakej rangsangan industri kreatif Malaysia Prisma sebagai langkah jangka pendek bagi tujuan untuk memastikan kelangsungan dan kelestarian para penggiat industri kreatif negara dapat dilaksanakan. Sekalipun berdepan cabaran pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Pelaksanaan Prisma juga turut memberi fokus kepada 3 teras utama bertujuan memudahkan cara pembiayaan penghasilan kandungan kreatif, memaksimumkan kapasiti dan kemahiran penggiat industri kreatif serta menyediakan akses pasaran bagi produk kreatif tempatan. Terdapat 4 kategori di bawah Prisma iaitu filem, muzik, kandungan kreatif digital dan seni visual, persembahan dan kraft. Apa kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah? Ini adalah untuk membantu meringankan beban para penggiat seni budaya untuk mereka boleh meneruskan kerja masing-masing, dan kita berharap 89.2 juta yang dibelanjakan ini boleh membantu penerimanya dalam 9,000 orang ataupun 9,000 production, tetapi hasil akhirnya dia melibatkan lebih kurang 40,000 penggiat seni. Macam mana Datuk melihat khususnya industri kreatif kita untuk menjalankan lagi aktiviti-aktiviti seperti sedia kala untuk jangka masa panjang dengan keadaan COVID yang belum lagi reda? Dari satu segi kita mesti bantu mereka kerana ramai yang tak ada job sekarang, ramai yang tak boleh buat kerja. Dulu PKP yang pertama, lockdown semua tak bekerja, kemudian PKP-B kita dah bagi peluang mereka dapat bekerja sebahagian daripadanya. Sekarang PKP lagi sekali. Jadi kita harus bantu. Sebahagiannya kalau mereka mendapat peruntukan sekarang dia boleh jalan terus. Sebahagiannya mungkin mengambil masa untuk persediaan. Jadi mudah-mudahan habis PKP nanti dia terus boleh bekerja. Yang keduanya sebenarnya musim ini menyebabkan orang jadi lebih kreatif. Misalnya ada teater, Fauziah Nawi baru-baru ni buat persembahan teater secara dalam talian. Kemudian Anugerah Nasyid buat secara maya. Jadi ada waktunya mereka menjadi lebih kreatif juga. Tapi pokok pangkal kerajaan nak bantu mereka. Okey Datuk, mungkin ada Datuk nak sampaikan mungkin sepatah dua kata kepada industri kreatif ni. Mungkin Datuk ingin sampaikan sesuatu kepada mereka yang mungkin yang terkesan dengan keadaan pandemik COVID-19. Kami mendengar keluhan dan luahan dan kami memahami masalahnya, dan kami akan cubalah sedaya upaya untuk membantu sama ada masa sekarang, jangka masa pendek, dan kemudian mudah-mudahan sebaik selepas pandemik selesai kita akan duduk balik lihat, sebab tentu ada kesan dia. Jadi perancangan-perancangan masing-masing mungkin terpaksa diubah untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang sebab dah setahun lebih mereka tak boleh beroperasi dan sebagainya. Jadi kita kena berperingkat-peringkat. Untuk 6 bulan ini kita jalankan Prisma dulu, kemudian kita lihat bagaimana kita boleh bantu. Kalau kita nak kata nak buat ABC terus pun kita tak berani nak sebut sebab kita tak tahu bila pandemik ini akan selesai, dan kesan sebenar kepada industri kreatif tu kita belum nampak pada hari ini. Jadi kita buat dulu Prisma, kemudian kita duduk balik, kita akan guna libat urus mendengar daripada pakar, daripada para penggiat seni budaya, industri kreatif, dan kita sama-sama melakar langkah-langkah ke hadapan. Itu dia, kita dah dengarkan penjelasan daripada Datuk Saifuddin Abdullah. Dan sekarang ni ada di talian Dr. Ahmad Idham. Doktor, saya sakit, Doktor. Saya sakit, Doktor. Bukan doktor itulah. Dia Doktor Falsafah. Bukan. Dia doktor ni, doktor pendidikan. Okey. Abang Idham, kita berjumpa lagi lah. Dengan kes-kes yang tak selesai-selesai lagi ni. Abang famous sangat minggu ni, abang. Aduh, biasalah. Macam tu lah. Hot seat apa. Okey, kita terus straight to the point. Baiklah, abang. Sekarang ni, kita nak tanya soalan kepada abang. Bagaimana Finas melihat usaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM melancarkan pakej rangsangan industri kreatif Malaysia Prisma ini? Soalan buku betul. Okey, awal boleh dengar abang? Boleh. Abang lepaskan mic boleh abang? Okay. Gitu je. Macam ni okey. Okey. Alright.
Okey, sebenarnya package ni inilah satu inisiatif bersepadu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Prisma, semua agensi terlibat di bawah satu kementerian. Kalau kita lihat daripada pecahan tu, kalau abang cakap daripada Finas, kalau kita lihat Finas saja ada 6 program yang berjumlah 40 lebih juta. Itu Finas saja. You just imagine, ini adalah satu package yang abang boleh katakan satu suntikan untuk membangunkan kembali ekonomi industri kreatif yang terkesan disebabkan PKP. Sebab tu dikatakan package ini adalah package rancangan jangka pendek. So jadi bagi abang awal on Finas, kita sendiri akan mainkan peranan kita untuk melihat daripada kepompong ataupun kelompok-kelompok yang terlibat di bawah Finas. Okey, lepas ni kalau boleh abang jauhkan sikit mikrofon daripada mulut sebab dia terlalu apa? Ada Eko. Gitu. Okey, jadi okey. Abang lepas pun okey. Okey, lepas okey. Yes, lepas okey. Bagus. Lebih jelas. Baiklah abang, lepas tu ada juga soalan kita nak tanya. Apakah harapan Finas melihat program yang melibatkan pembiayaan dana akses pasaran itu dapat meringankan beban penggiat industri seni kreatif ini yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini? Ramai orang kata kita punya kru-kru ni bang banyak gaji hari bang. Kalau tak ada syuting, tak ada kerja, tak adalah duit nak bagi anak bini makan bang. Okey, yang penting je lah diorang kena mohon. Diorang kena tengok. Diorang pergi website Finas tengok mana peluang-peluang yang ada. Kerana kebanyakan yang kita punya insentif ni awal, dia sebenarnya karya daripada rumah sebenarnya. You duduk rumah, you buat karya, you buat kerja you. Saya bagi contoh lah, very simple lah. Makeup artist Makeup artist, dalam kita punya package ni, kita bagi diorang buat VC online, buat program latihan dan kita bagi up to 15 to 20,000 per person. So ini antara, yes. Kalau Jana ingat, I think ingat tak dulu yang Kak Emma pernah buat login punya drama? Ya, betul. Okay. Drama macam tu pun kita ada dana. Di mana you buat basing-basing, it can go up to 20 to 50,000 for that dana. So ini saya kata, bila kita buat perancangan Finas, kita kena tengok secara holistik. Kita tak boleh tengok secara poket. Ada satu isu baru kita buat. No. Kali ini Prisma dia merangkumi semua. Sehingga kan kalau katakan editor hari ni tak ada job, tapi dia boleh mengajar orang masuk VC online, we go up to 15 to 20,000 per person juga kita akan bagi. And then benda tu akan kelulusan berlaku dalam masa 7 hari je kelulusan. Dan diorang boleh run diorang program. Dalam masa seminggu je untuk buat permohonan. Bagus. Orang kata duit tu tak datang bergolek lah. Kenalah juga kerja walaupun di rumah. Okay, walaupun di rumah. Sebab bukan apa awal. Pasal kerana kalau you orang kreatif berkarya, minit tu karya tu kena ada nilai. Betul. Dan karya tu boleh disampaikan dengan pelbagai cara. Betul. Dalam keadaan sekarang kita sesuaikanlah. Kalau Jana and the gang boleh buat login semua orang shoot masing-masing kat rumah, apa yang mustahilnya? Betul. Dan viral lagi. Okey bang, dalam berita harian ada terbaca orang seni sangat beruntung di zaman Covid ni, macam-macam dana ada untuk industri kita. Itu pula kata apa yang dilaporkan berita harian. Boleh abang ulas sikit tak bang? Selain daripada abang kita punya skim ni. Beruntung ke orang seni ni sekarang ni dalam keadaan sekarang ni? Dia macam ni lah. Kalau kita tengok tahun lepas ada 10 package insentif kita turun. Hampir 60 juta dah kita turun awal. Sebab tu abang pernah cakap sebelum ni. Kalau kita track back sebelum PKP ni, adakah kita dengar orang industri kreatif kita ni susah? Tak ada. Dengan package-package yang turun. Tak ada. Cuma sekarang kita kena bersabar sekejap. Pasal PKP ni dia melibatkan nyawa. Apabila Finas nak buat satu-satu usaha atau satu keputusan tu, kita kena imbangkan antara nyawa dengan ekonomi. Tetapi kita tahu bahawa macam mana pun kita ada package-package Prisma ni nak coming. Cuma proses tu nak sampai tu kita kena just sabar sikit dan insya-Allah lepas ni semua terjawab. Semua orang akan dapat income balik, semua orang boleh gerakkan industri balik. Dan insya-Allah juga dalam masa terdekat syuting pun so these are the things yang I think kita kena lihat. Abang, kita kehilangan suara abang lah. Hello. Inilah antara cabaran. Hilang dah. Cabaran-cabaran lah ini. Ini kita interview pun cabaran. Bayangkan anak-anak kita sekolah. Bayangkan kita nak syuting macam mana. Abang awal, dalam masa kita tengah interview dengan Dr. Ahmad Idham kita ni, kan sebenarnya ini Abang Ahmad Idham kita ni menjadi perbualan hangat dalam industri kreatif kita. Apa tu? Abang tak sempat baca? Ya, abang. Sepanjang minggu ni, abang, Dr. Ahmad Idham disebut akan solidariti industri kreatif. Ramai artis-artis yang menyokong solidariti industri kreatif ni, di mana mereka sign petition untuk kita sebenarnya nak tanya Dr. Ahmad Idham kita, tapi nak buat macam mana dah terputus talian. Kita akan hantar wartawan-wartawan kita untuk pergi siasat kes ni. Dan sekarang ni kita bersama dengan Izzat Lazim yang meneruskan kelangsungan hidup. Banyak bisnes katanya.
buat je lah apa-apa yang termampu Izzat. Sebab memandangkan kita tak boleh nak menjalankan aktiviti seni ni, kita terpaksalah cari alternatif yang lain. Jom kita saksikan apa yang Izzat Lazim jual kali ini. Mungkin kita boleh dapat idea daripada Izzat Lazim juga macam mana nak dapat duit yang lebih. Saksikan. Acing. Seperti kebanyakan penyanyi lain, Izzat Lazim turut merasai kesan pandemik COVID-19 yang menjejaskan pendapatan para penyanyi dan penggiat industri muzik. Lebih mengecewakan, tahun 2021 merupakan tahun di mana kumpulan Exist merancang untuk mengadakan konsert jelajah bagi menemui peminat-peminat mereka yang kini terpaksa ditangguhkan. Lebih lanjut, jom kita dengar luahan Izzat Lazim. Sekarang ni seorang penyanyi macam Izzat sebenarnya susahlah nak cari makan. Show di situ tak jadi, show di sini terpaksa ditunda dan sebagainya. Saya juga terdengar Izzat ada menjalankan projek Dewan Kahwin untuk disebut oleh sesiapa yang ingin menjalankan majlis perkahwinan. Dan katanya projek tu pun tak boleh nak berjalan. Ada Izzat boleh ceritakan sikit tak macam mana kesusahannya sekarang tu? Kalau ikut kan memang dugaan COVID-19 memang besar juga lah untuk saya dan isteri saya sebab perancangan kami masa tu amat besar. Sebelum ni kami dah buat PC pun sebenarnya perancangan untuk mengadakan Cinta White Ballroom by Izzat Lazim, package perkahwinan, package dewan semuanya. Tapi itulah kerana COVID-19 ni benda tu terus tak dapat dijalankan. Ikut kan memang kita boleh usaha untuk cara lain, tapi saya lihat COVID yang melanda ni untuk kami teruskan perkara tu adalah satu perkara yang amat mustahil juga. Jadi maknanya segala perancangan tu terhenti begitu saja. Ada sedikit kekecewaan tapi walaupun bagaimanapun kita ambil ini sebagai salah satu perkara yang positif lah. Mungkin ini adalah dugaan untuk kami yang mana baru nak berkecimpung dalam bidang ini. Nampaknya kita kena atur balik apa yang perlu kita lakukan selepas ini. Walaupun apa yang dirancangkan banyak projek besar tak ini, kita anggap sebagai satu dugaan lah. Bukan saya saja, semua sekali saya tahu. Okay, kalau boleh dikongsikan berapa agaknya jumlah kerugian bila banyak perkara yang nak dirancangkan tu tak dapat menjadi kenyataan lah. Mesti kena keluar modal yang banyak juga. Inilah dari segi kerugian tu saya rasa tak payahlah saya kira kat sini. Tapi bagi anda semua di luar sana, kalau anda pun tahu bagaimana suatu urusan perkara sebegini, bisnes begini, bagaimana kita nak merancang, bagaimana kita permulaannya, bagaimana kita berjumpa dengan orang ni, kita keluarkan modal macam mana, korang boleh faham sendirilah apa yang dihadapi oleh kami. Nak cerita banyak pun tak guna. Kalau kita cerita orang cakap pun dia ni bukan kau seorang aja. Ramai orang lain yang bisnes lagi besar-besar yang terlingkup. Tapi bagaimanapun kita ambil benda ni sebagai satu cabaran untuk hidup kita lah. Dugaan untuk saya yang baru nak belah usahawan dalam bidang macam ni. Izzat ada sebarang perancangan lain dalam fikiran yang boleh dijalankan dalam tempoh kita menghadapi pandemik ni? Kalau kan macam-macam benda yang saya buat dalam musim pandemik ni. Pada awal-awal dulu benda yang tak disangka macam kat saya buat macam niaga burger. Tiba-tiba saya buka 2 stall burger. Sekarang stall burger saya sewakan kepada orang. Jadi jualan langsung. Kita jadi rakan niaga untuk sebuah syarikat kopi. Macam-macam lah saya buat. Benda-benda yang tak diduga. Saya kena berfikir sesuatu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Semua show ataupun perkara yang melibatkan bidang nyanyian memang semua tak jadi. Ada show yang saya terpaksa bayar balik duit dia balik sebab tak jadi. Banyak juga perkara yang kita rancang semua tak jadi. Tapi alhamdulillah walau bagaimanapun masih jugalah ada undangan-undangan dari TV program. Benda itu masih ada lah. Walaupun jumlahnya tak seperti dulu, orang tapung besar ni tak macam dulu, tapi bagaimanapun alhamdulillah saya masih bersyukur kerana masih lagi orang kata dapat meneruskan kejayaan dalam bidang ni walaupun bidang ni tak sama macam yang sebelum ni lah. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai kamar. Kalau orang terima, alhamdulillah. Kalau orang tak terima, apa-apa jenis muzik kita keluar pun ada orang suka dan tak suka. Macam boleh ke jumpa sedaplah badan you, something like that. Saya takut. Mak Dirham di talian. Abang Idham ada ke? Abang Idham. Hello, Abang Idham. Okey, ingat tak tadi yang kita cakap tadi, kita bualkan tentang Abang Ahmad Idham kita yang menjadi perbualan hangat dalam industri kreatif. Abang Idham, jadi sekarang ni kita nak tanya soalan panas ni tapi dia tak dengar pula. Masih ada masalah teknikal daripada side abang kita. Tak apa, kita akan cuba lagi tapi saya nak bagi tahulah kepada anda sekarang ni. Ni nak cerita sikitlah. Jangan lupa untuk tonton drama pertama di Malaysia yang mengutarakan isu wanita yang menghadapi sindrom ketiadaan rahim. Ya, itu Rahimah Tanpa Rahim. Ya, Rahimah Tanpa Rahim dibintangi oleh Azli Khairi, Putri Aisyah, Izzati Abdullah dan Hafiz Roshdi. Kalau nak tahu kat mana korang boleh tonton drama ini pada setiap jam 8 malam
malam hari Isnin hingga Jumaat secara percuma dan eksklusif hanya di iQIYI atau www.iq.com. Dan bukan drama ini saja, drama melastik ke hatimu juga ada, anime pun ada, K-drama pun ada, C-drama pun ada, dan ingat drama, ingat iQIYI. Okey abang, bila cakap pasal iQIYI ni kawan kan, drama-drama yang ada dekat situ, Rahimah Tanpa Rahim sekarang ni antara popular search dekat iQIYI apps, jatuh di tangga nombor 2. Nombor 1 siapa? Dan nombor 1 adalah Melastik ke Hatimu. Okey. Jom kita tengok apa yang menarik di iQIYI ni. Oh ya, nombor 1? Nombor 1. Takkan netizen benci awak? Saya suka juga. Complete with subtitles. iQIYI, strange name, amazing shows. Itu dia. Dan sekarang ni kita ada di talian Dr. Ahmad Idham. Oh, bukan? Tak ada? Oh, silap. Abang dah confuse ni. Putri Aisyah ke yang bersama kita? Siapa gelak-gelak tu? Putri Aisyah dan juga Azli Khairi. Yep. Apa khabar? Abdullah. Oh, ramai. Ini dia barisan pelakon Rahimah Tanpa Rahim. Siapa yang gelak-gelak tu? Rahimah. Kita ada budak-budak mana ni? Oh, anak Izzati. Rahimah, Izzati. Rasa seram juga dekat studio ni dengar bunyi gelak-gelak tu. Okey guys, apa khabar semua? Macam mana dengan PKP ni? Semua duduk di rumah okey? Alhamdulillah sihat. Okey, kita nak tanya straight to the point lah. Macam mana perkembangan terbaru semua sekarang ni dengan drama-drama yang disiarkan? Sambutannya menggalakkan. Siapa nak cerita dulu? Azli. Azli, silakan. Satu-satu apa kira lelaki dulu, yes. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat ber-PKP. Masih lagi ber-PKP kita. Alhamdulillah, Rahimah Tanpa Rahim yang awal-awal dulu diremehkan dan diketawakan dengan title sebab Rahimah Tanpa Rahim kan. Jadi selepas penonton semua dah tahu apa itu Rahimah Tanpa Rahim, apa itu MRKH dan apa yang cuba disampaikan dalam Rahimah Tanpa Rahim, alhamdulillah penerimaan yang sangat baik dan sangat memberi satu inspirasi juga kita kepada genre, bukan dia macam genre baru lah daripada based on true story diangkat menjadi drama rantaian. Itu dia. Kepada Putri Aisyah sendiri, watak Rahimah ni adalah seorang gadis yang sangat teranaya lah. Jadi kita nak tahu apa perbezaan watak sebenar dan juga watak Rahimah Tanpa Rahim ni, memang mencabarkah atau tidak dalam nak melaksanakan watak ni? Watak ni susah sebab bagi Putri tak pernah dengar MRKH syndrome sebelum ni. Jadi yelah macam biasanya kita tahu kan, kita tahu sakit yang lain-lain, tapi syndrome ni memang tak pernah dengar lagi and tak tahu macam mana, tak tahu apa reaction pada badan ke apa ke. So bila first dapat memang blur lah, tak tahu apa-apa. Sampaikan buat research pun masih tak faham lagi. Tapi selamatlah ada Kak Wani Ardi, producer Kak Jai, dia suruh call sebab dia salah seorang yang menghidap sindrom ni. Jadi dia banyak tolonglah untuk karakter Rahimah ni. Ada buat research dan juga ada reference Izzati, biar je anak tu kat situ tak apa. Kita orang nak tengok dia. Dia tak payah tutup dia tu. Janganlah sorok-sorokkan dia, Zati. Tahu kita faham keadaan mak-mak kat rumah sekarang ni, anak-anak memang macam ni. Jadi okey, boleh cerita tak selain daripada orang kata bagi hiburan, dia juga bagi pengajaran kepada penonton di luar sana, baru orang tahu ada sebenarnya sindrom yang lahir tanpa rahim dan sebagainya. So yang dulu dipermain-mainkan tu sekarang dianggap serius. Apa komen anda sebagai pelakon? Mula-mula masa diorang gelak-gelakkan tajuk tu, kita faham sebab kadang-kadang bila kita baca tajuk tu kita akan judge melalui daripada apa yang kita nampak. Betul. So Rahimah Tanpa Rahim, dia orang tak tahu benda tu sebenarnya adalah pasal rahim. Ya. Okey. Orang tak tahu sebenarnya masalah tu adalah ada wujud. Wujudnya penyakit yang begini. Betul. Betul, sebab saya sendiri pun tak pernah dengar sebelum ni MRKH. Dan bagi saya macam bila ada orang Okey. Ada orang datang ke?
bila ada orang bila ada orang macam tak melahirkan anak, macam saya pun itu lambat, kita anggap benda tu normal, macam konon-kononnya macam belum ada rezeki ataupun ada masalah daripada rahim. Tapi saya tak sangka sampai sebenarnya dalam dunia ni ada wanita yang tiada rahim langsung, yang tak pernah experience macam wanita biasa kita ada period kan. Benda tu rare lah bagi saya, dan saya wujud. Dan saya bila dapat tahu tu, bila baca skrip, saya jadi excited nak tahu pasal penyakit ni juga. Okey, untuk tahu selebih lanjutnya kena saksikan Rahimah Tanpa Rahim di Slot Akasia. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Azli, Puteri Aisyah dan juga Izzati Abdullah kerana sudi bersama kami hari ini. Selamat ber-PKP, stay safe. Selamat ber-PKP. Alright, thank you. Tu dia. Itulah antara orang kata intipati yang kita dapat daripada pelakon-pelakonnya, dan kita dapat juga saksikan sedutan live bila mak bapak nak buat video, anak-anak kacau. Macam itulah yang terjadi ketika mereka work from home. Tapi tak apa, benda tu benda biasa. Baiklah, sekarang ni juga kita dapatkan Ismail Izzani yang menjadi perbualan hangat gadis-gadis remaja. Sebab semakin sadar. Sebab badan yang sadar katanya. Oh, Mael. Apa rahsia semakin sadar ni? Cuba share sikit. Maknanya duduk rumah tu tak adalah duduk saja. Angkat Workout. Okey. Abang Mael? Abang pula. Adik Kau Mael. Tiba-tiba abang ya, sebab dia dah sadar. Nampak macam adik-adik tapi lengan. Okey, kita saksikan. Tengoklah sikit. Cing. Jika ada cara, kau akan kujaga. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Ini pula kisah mengenai penyanyi yang popular dengan lagu Sabar. Siapa lagi kalau bukan Ismail Izzani. Kabarnya sehingga kini beliau sering berdepan masalah sakit tonsil bengkak yang dialaminya sejak beberapa tahun yang lalu. Jom kita dengarkan perkembangan terkini kesihatan Ismail Izzani. Okey, hai Mael, apa khabar? Alhamdulillah, macam inilah kita on off lah. Kadang demam sikit, kadang okey sikit sebab tonsil kan. Mael, kabarnya keadaan kesihatan Mael kurang baik. Apa yang Mael boleh ceritakan keadaan terkini kesihatan Mael? Saya just boleh cakap doakan yang terbaik lah untuk saya. Dalam setahun selalu demam lah. Demam tu kadang-kadang dia sangat-sangat painful, ibarat macam sakit gigi lah. Kalau kita sakit gigi, kita demam teruk kan. Dia sama juga last 2 years saya sampai bernanah semua. So dekat situ lah bila doktor kata memang kena bedah. Tapi sebab saya pun tak buat pembedahan daripada 2019, doktor memang nasihat kalau boleh buat pembedahan lah. Tapi ada pros and cons dia, which is kadang-kadang kita tak tahu suara akan berubah. And pembedahan tu pun mengambil masa berbulan lah untuk cure sebab dia akan koyak. So bila buat pembedahan tu tak boleh nak makan. Saya tak ready untuk benda-benda tu. For now saya akan try to jagalah sebaik mungkin diri saya, jaga pemakanan sebab saya cari rezeki pun menggunakan suara saya juga. So saya kena plan everything betul-betul lah, and insyaAllah semua baik-baik je. Okay, Mael, seperti yang Mael katakan tadi, Mael tak nak melakukan pembedahan. Ada tak nasihat doktor solution yang terbaik selain melakukan pembedahan kepada Mael sendiri? Sebenarnya nak kata solution tak banyak. Memang selalunya orang akan buat pembedahan terus, tapi depends on pesakit tersebut lah. And bagi saya sendiri, saya rasa benda ni perlu difikirkan dan perlu plan baik-baik date untuk saya betul-betul rest untuk suara bila dah pembedahan nanti. So saya rasa memang solution ni tak banyak, antara bedah ataupun jagalah. Tapi doktor kata juga memang kena selalu tidur awal, kurangkan stres. So sebab tu saya start buat fitness. So benda tu dulu memang saya tak keluar-keluar langsung sehari buat lagu ke apa ke. Jadi bila dah start fitness ni, alhamdulillah saya dapat buat saya punya sleeping schedule dengan betul. And pemakanan tu susah sikit sebab saya suka makan pedas. Tapi itulah kadang-kadang benda yang sedap ni kita tak boleh nak makan. So saya paksa diri saya untuk kurangkan makan pedas. Okey, itu mengenai perkembangan kesihatan Mael sekarang ni. So Mael nak tanyalah, penampilan imej sekarang dah berbeza ya. Orang kata badan sasa. So apa yang Mael boleh katakan dengan penampilan imej terbaru Mael ni? Saya rasa this is the things yang gain my confidence. So saya rasa that's why saya teruskan dengan fitness ni. And it's a healthy lifestyle. I really like it sebab saya start tidur awal, makanan saya betul. Benda tu bagus lah. And saya rasa kepada orang di luar sana, kalau nak to be fit, it's okay, it's fine. Just do your thing. Bila dah berbadan sasa ni, pastinya sebagai artis tak lepas daripada komen-komen yang negatif. Ada saya baca, ada kata bila dah badan sasa macam tak sesuai pula sebab muka Mael ni muka jambu. So apa yang Mael boleh katakan kepada peminat di luar sana yang berkata sedemikian? Saya rasa saya sendiri ada goal saya untuk buat badan. Dan saya nampak juga macam tak sesuai lah nak Mael yang dulu. Tapi as a human, I rasa I want to experience this thing. Dan saya pun makin lama makin membesar. For me, I'm very happy that I gain my confidence and I reach my target untuk the fitness thing lah. Kiranya Mael sukalah imej baru ni? Saya suka sangat-sangat sebab saya rasa tak segan untuk pakai t-shirt.
tak segan untuk keluar pakai lengan pendek. Sebab dulu macam selalu pakai hoodie. Panas-panas kat Malaysia ni pun kena pakai hoodie juga. Sebab tak confident. So saya rasa it helps me a lot lah. For me, saya bukan nak besar-besar yang sampai bina badan ke apa tak. I just want to live healthy lifestyle. So saya rasa orang kat luar sana boleh start lah kot. It's just a motivation. Seperti yang Mak Eka katakan tadi, ada tak Mak El menerima DM yang macam pelik sikit apabila berbadan sasa? Mungkin sedikit sebanyak ada DM yang tidak bermoral lah. Mak El boleh kongsikan kepada peminat di luar sana. Nak kata tak ada, takkan tak ada kan. So ada lah. Saya kadang-kadang baca. So ada je a few. Dekat Twitter pun ada je. Tapi bagi saya nak kata tak ada tu takkan tak ada kan. So adalah. Tapi no comment. Sis yang nak bermalam, satu malam 500 tu apa yang Mak El boleh komen tentang mesej tu? Takut. Saya takut. Tapi sebab macam saya sendiri pun bila tengok macam boleh ke jumpa sedaplah badan you, something like that. Saya takut. Bila dia cakap macam tu saya macam apalah, tak payah tengok lah. So saya scroll je lah. Macam mana pun kita tak boleh nak expect yang semua orang macam ni sebab ada golongan yang berbeza kan. So bagi saya what I do is macam mana saya respect diorang is saya tak reply diorang punya direct message. Sebenarnya satu peringatan juga untuk kita kan. Bahawasanya kita jangan terlampau riak, jangan sombong. Penyakit tu sendiri memang saya sendiri yang hadap, jadi saya kena lalui dulu. Ya, masih bertemankan Awal dan juga Jana dalam Melody. Baiklah. Ya. Sekarang ni abang, saya nak cakap pasal apa? Pasal apa lagi? Pasal cerita awak lah. Tapi bukan cerita yang awak buat sendiri dekat Instagram tu. Bukan. Bukan cerita tu. Ini cerita pasal apa cerita tu? Sitcom. Yolah tu. Yolah yang tu. semalam baru saja, bukan semalam, hari Jumaat lalu baru je ditayangkan episod yang pertama. Dan hari ni kita bersama dengan Jiggy. Jiggy masih adakah di situ? Ya, hello. Hai Jiggy. Jiggy merupakan saudara saya dalam cerita Yolah tu. Okey, dalam kereta nak ke mana tu? Duduk rumah dan diam. Nak ambil feel. Oh, ambil feel. Duduk je. Okey, duduk je tak apa. Engine jangan on. Okey, boleh cerita sikit tak pasal cerita sitcom Yolah tu ni? Apa yang menarik yang penonton kena tengok? Okey. Yolah tu ni yang menarik dia sebab Jana first time join komedi. And Jana dia tak sedar yang dia sebenarnya kelakar. Oh. Kau jangan bukan-bukan. Betul. Kita pun teruja sebenarnya. Yolah tu ni actually pasal family lah. Yang mana 3 sepupu ni datang KL and then menyusahkan Aunty Rocky dia yang dilakukan oleh Kak Noh. And then banyaklah konflik yang berlaku. Macam Atu pun ada dalam sitcom ni yang banyak bagi masalah dekat saya dengan Jana sebenarnya. Betul. Yang menariknya untuk Yolah tu ni setiap episod kita ada guest artist. Guest artist dia ada ramai lah. Ada Naim Daniel ada Jafar On ada. Siapa lagi? Kita ada Abang Abius. Kita ada Saiful Apek. Kita ada Yasin. Okey, Jana, macam nak tanya Jana ni. Macam mana Jana boleh terjun ke dunia komedi sekarang ni? Allahuakbar. Boleh cerita sikit tak? Kita saja nak buat percubaan lah kan. Sebab sitcom ni kita tahu dia punya penggambaran dia dalam studio. Lebih relax. Tak kena panas. Konon tak ada kena panas. Berkolaborasi pula dengan orang yang spontan macam Jiggy, Atu. Diorang ni tak payah bagi skrip lah. Oh ya? Tak payah bagi skrip. Sebab kalau bagi skrip dia tak ikut pun. Jadi itu cabaran-cabaran dia di mana kita kena sentiasa tarik diorang ikut balik skrip. Kita yang kena sedarkan. Jiggy sedarlah kita punya dialog ni macam ni sebenarnya. Ni apa yang kita dapat saksikan ni antara sedutan-sedutan dia lah. Dia memang dekat set lah. Jadi Jiggy, macam mana pengalaman bekerja dengan pelakon-pelakon sitcom Yolah tu? Sebenarnya sangat teruja dan seronok. Sebab saya selalu dulu orang kata nak try untuk berlakon dengan Jana. Nak try Jana. Bukan. Nak try berlakon. Dini, sorry. So, bila dapat peluang macam ni, saya rasa macam ini satu peluang yang cukup best untuk saya lah. Sebab diorang ni pelakon-pelakon yang hebat. Dan saya tak sangka Kak Noh dengan Jana ni serius kelakar. Saya tak tipu. Diorang tak sedar diorang kelakar sebenarnya. Kau jangan bukan-bukan. Okey, Jiggy. Baiklah, Jiggy. Ada ucapan terakhir untuk peminat-peminat Jiggy dan suruh diorang saksikan Yolah tu. Okey, kepada semua peminat saya, dan juga yang menonton Melody sekarang ni, jangan lupa untuk saksikan Yolah tu setiap hari Jumaat 8.30 malam di TV9. Dan dalam kita sama-sama menempuh pandemik COVID-19 ni, stay safe, duduk rumah, tengok apa yang disajikan oleh TV3 kepada anda. Thank you. Bye, Jiggy. Jangan meracak meraya-raya. Masuk rumah sekarang. Okey.
Okey, bye-bye. Sekarang saya masuk. Bye-bye. Bye. Okey, itu Jiggy. Tapi Cuba buat sekarang kelakar ni sikit. Cuba kelakar sikit. saya tak kelakar. Tapi diorang cakap saya kelakar dekat Twitter. Ya, okey. Jom kita saksikan apa yang cerita kita akan siarkan untuk anda sekarang ni. Kita ada cerita pasal Zain nakal yang katanya Tak nak nakal lagi. menghadapi gangguan emosi. Oh, serius. Serius ya, Saksikan. ini melibatkan mental. Dan juga Datuk Nora Arifin. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Nora. Tahniah dan beberapa ramai lagi Datuk. Datuk Yusri, Datin Lisa, Datuk Hafsah Hasan. Okey, Okey. saksikan. Congrats. Perasaan sedih penuh hati. Zain Akal, nama yang tak perlu diperkenalkan lagi. Popular menerusi lagu berjudul Sakit bersama Yoni Boy, terus melonjakkan sedikit namanya. Alhamdulillah. Dan terbaru, ada yang panas tentang Zain Akal ni. Panas yang bagaimana? Jom kita tanya Zain Akal sendiri. Okey, Zain Akal. Kira macam minggu ni hangatlah diperkatakan tentang nama awak ni kan. Kita baca je Twitter ada nama awak. Kita tengok je Instagram keluarlah kisah-kisah awak ni kan. Jadi kita nak tahulah sebenarnya Zain sebagai rakan artis dengan Andy Bernardi. Orang pun tahu awak macam mana kawan dengan dia. Tapi apabila awak letak komen macam kau apa hal? Itu sebenarnya komen untuk kawan-kawan. Tapi netizen-netizen yang merangkap peminat dia dah macam tak suka ni dengan komen awak. Macam ibaratnya kasar katanya. Kita nak bergurau di media sosial tapi kadang-kadang ada jawapan daripada peminat-peminat yang lain yang mungkin salah anggap kan. Jadi sebenarnya bagi saya itu sebenarnya gurauan kawan-kawan. Macam tu. Dia macam sangat tenang lah kan menghadapi benda tu walaupun ramai sangat orang-orang yang macam mengeluarkan kata-kata yang macam tak elok jugalah kepada awak. Itulah kita nak buat macam mana kan. Kita nak membantah tak boleh sebab ramai. Jadi apa yang kita boleh buat kita kena terima dengan apa yang ada. Dan bagi saya benda ni pun kita bergurau kadang-kadang kita pun salah di salah tempat. Kan mungkinlah kat situ. Nak gurau dengan kawan-kawan pun macam susah, macam terbatas. Terpaksa juga jaga batas-batas sebagai seorang artis. Adakah Zain rasa macam tu? Bagi saya mungkin kita kena jaga tata bahasa. Saya rasa macam tu lah kot. Jaga tata bahasa. Nak bergurau tu mungkin boleh. Tapi mungkin bahasa saya tu mungkin kena elok sikit lah. Tapi kalau dengan kawan-kawan takkanlah tiba-tiba macam awak kenapa? Takkan macam tu kan? Kau apa hal tu dah macam dah sedap dah lah kan? Tak adalah. Cuma bila kita jumpa depan depan kita tahu macam mana cara kita bergurau kan. Cuma untuk sekarang ni bagi saya bukanlah masa yang baik untuk saya berbual dengan keadaan yang macam tu. Kita kena sedar diri dan sedar ruang orang kata. Awak sendiri dah uploadkan dekat Instagram awak di mana adalah seorang ni agak kasar juga kata-kata dia terhadap awak. Katanya macam awak ni suara macam keluar tak keluar. Yoni Boy yang banyak cover awak. Macam tak patutlah jadi seorang penyanyi lah macam-macam lagi. Bagi saya itu opinion. Nak tak nak kita kena terima je. Sakit tu kemudian lah. Nak membantah pun tak boleh sebab masyarakat ni ramai. Itu hak mereka untuk cakap. Jadi hak saya mungkin untuk membaca dan menerima dan memperbaiki diri. Macam awak cakap itu adalah opinion kan. Takkan awak tak terbaca satu komen yang dia mengatakan menyamakan awak dengan maaf cakap seekor ataupun sebenarnya dalam hati awak macam ada tergurislah hati bila orang samakan awak dengan sedih tu mesti ada, kecil hati tu mesti ada. Tapi kita kena kuat nak hidup. Nak hidup ni kena kuat. Bagi cuma semangat tu kena ada. Imbau kembali macam dulu-dulu awak disahkan dan macam ada bipolar lah apalah semua. Komen-komen tu macam sangat harsh. Individu tu mengatakan macam masukkanlah dia balik kat pusat mental lah apa semua. Jadi apa komen Zain tentang tu? Macam jika benar itu berlaku, awak mesti dalam orang cakap tempoh nak nak bertenang, nak mengubati penyakit itu kan. Memang ada satu cita-cita saya iaitu saya cuba untuk berkongsi masalah mental untuk masyarakat. Jadi untuk sekarang ni bagi saya kena ambil masa untuk diri saya sendiri belajar benda tu supaya saya tahu penyakit itu sendiri memang saya sendiri yang hadap. Jadi saya kena lalui dulu. Kita faham bila jadi benda-benda macam ni sikit sebanyak rasa kecewa, rasa sedih apabila orang trigger kita balik dengan penyakit-penyakit kita yang kita nak lupakan itu. Jadi macam sebenarnya siapa support sistem awak? Itulah support sistem saya sebenarnya memang dari dulu jawapan saya sama. Uncle saya memang diberitahunya kita ni kena humble. Tak lupa juga bila adab dan cara kita cakap tu pun penting. Nak tak nak kita kena bertenang supaya saya pun tak nak serabutkan keadaan. Sebab saya sendiri pun mungkin dalam fasa mental yang agak tak berapa elok kan. Jadi saya sendiri kena ambil masa untuk diri saya sendiri sebelum saya keluar lah. Pada 1 Februari lalu, penyanyi Nora Arifin telah dikurniakan pingat Panglima Mahkota Wilayah
oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang membawa gelaran Datuk Sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Tahniah, alhamdulillah, Melody ucapkan buat Datuk Nora. Assalamualaikum, Datuk Nora Arifin. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Kak Nora? Alhamdulillah, baik. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah di atas penganugerahan yang telah diterima oleh Kak Nora pada sambutan Hari Wilayah Persekutuan baru-baru ini. Jadi apa yang Kak Nora boleh katakan apabila mendapat pengiktirafan yang begitu baiklah sepanjang kerjaya Kak Nora sebagai seorang penyanyi dan banyak lagi lah. Pertama sekali thank you Izzah, thank you Melody. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas rezeki ini, dan Kak Nora berterima kasihlah kepada pihak kementerian dan juga berkenan untuk bawa dulu Yang Maha Mulia Paduka Baginda Pertuan Agong. Inilah rezeki yang sangat tak terduga oleh Kak Nora sendiri. Syukur berkat doa dan juga anak-anak semualah. So, alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah, syukur. Bagi saya biasa saja, tak ada apa yang berubah pun. Kalau kita nak tanya Kak Nora, kita ada membaca agak sedikit terkilan apabila arwah suami tidak dapat menyaksikan pengiktirafan yang bersejarah kepada Kak Nora. Jadi apa yang Kak Nora boleh katakan? Beliau tidak dapat bersama-sama lah untuk melihat perkara ini. Sememangnya Kak Nora akui pengiktirafan ini pun berdasarkan kejayaan dan juga reputation kita 20 tahun dulu, 30 tahun dulu kan. Dan memang Kak Nora akui sangat-sangat siapalah Kak Nora tanpa Abang Johan yang bawa Kak Nora dalam industri muzik. Kak Nora nak share hari ni, memang bila Kak Nora dapat tahu tu, first thing Kak Nora buat sujud syukur. Dan yang kedua, memang Kak Nora pergi kubur, pergi cakap kat dia, Pak, dapat Datuk. Memang sebab nak share yang sangat kan. Dulu-dulu kita pernah juga macam sembang lawak-lawak lah kan dengan kawan-kawan. Bila kawan-kawan lain dapat Datuk semua, dia pernah borak-borak dia, kalau Nora dapat Datuk macam mana dia gurauan dia lah, kalau Nora dapat Datuk, saya dapat Datin lah. Sampai hari ni macam ya Allah, teringatnya kata-kata dia kan memang tak pernah terfikir kan dalam keadaan sekarang apa semua. Anak-anak yang excited lebih, dia orang pun tahu Mama kalau Papa ada memang best kan, cakap itulah. Sebab kita pun sebenarnya bukan buat semua dulu tu bukan nak mendapatkan apa-apa pun, kita ikhlas kan. Perjalanan tu jauh, memang rasalah seronok. Akhirnya kita di-acknowledge lah oleh industri dan juga masyarakat. So, alhamdulillah. Ramai yang mengucapkan tahniah kepada Kak Nora, semua macam gembira, teruja. Tapi ada juga sedikitlah segelintir yang mempertikaikan apakah sumbangan Kak Nora. Jadi mungkin Kak Nora nak menjawab sedikitlah tentang perkara ini. Nombor satu sekali, Kak Nora nak bagi tahu kejayaan Kak Nora hari ini pun kalau dianggap berjaya pun bukan hasil kerja Kak Nora seorang. Kita bekerja dengan tim, kita ada PR, kita ada PA, kita ada syarikat, kita ramai membantu sebenarnya. Biasalah kalau orang nak buktikan tu, Kak Nora ambil sikap we cannot please everyone. Setiap benda yang ada tu ada saja orang negatif. And memang Kak Nora dah berhenti lama dah untuk tidak melayan ataupun membaca komen-komen negatif. No, baik Kak Nora, kita sekarang move on. Hidup kita harus teruskan dan benda ni pun pengiktirafan daripada Agong sendiri. Jadi kita rasa tak wajar lah untuk kita nak pertikaikan sangat. Sebenarnya satu peringatan juga untuk kita kan, bahawasanya kita jangan terlampau riak, jangan sombong. Self reminder for me. So alhamdulillah yang baik-baik tu Kak Nora, terima kasih banyak-banyak, syukur. Itu berkenaan dengan penganugerahan yang Kak Nora terima lah. Baru-baru ni lagu Kak Nora Persimpangan Dilema telah dinyanyikan oleh peserta Indonesian Idol. Ramai yang memuji ketika peserta tersebut membawakan lagu tersebut, dan juga juri-juri antaranya Anang, Rosa, Judika yang mengatakan penyanyi asalnya adalah Nora dari Malaysia. Jadi mengangkat lagu tersebut dan rasanya macam menyatukanlah Malaysia dan Indonesia serumpun. Jadi apa Kak Nora boleh katakan bila lagu Persimpangan Dilema ni dinyanyikan di pentas Indonesia Idol? Kak Nora dapat tahu tu daripada peminat Kak Nora daripada Indonesia. Dia orang yang send dekat Nora dekat IG. So Kak Nora pun macam apa ni? Ingatkan biasa-biasa je. Lepas tu bila ramai lagi kawan-kawan kita pun, kawan-kawan kat Malaysia pun hantar juga, share juga. Barulah Kak Nora tahu cerita sebenar. Lepas tu ada pula yang korek-korek cerita gini. Punya macam tu. Kak Nora syukurlah sebab memang lagu ni ramai yang tahu. Memang sangat popular di sana pun. Pujian, acknowledgement daripada penyanyi Datuk Rosa itu bagi Kak Nora satu penghargaan jugalah kan. Kita pun seronok, dia pun nama besar. And then Anang pun sebut arwah Abang Johan. Walaupun dia tersalah sebut composer tu, tak apa. Tapi tak kisahlah, mungkin dia tak tahu kan. Bagi Kak Nora itu pun acknowledgement untuk lagu-lagu Malaysia sebenarnya diangkat di Indonesia sana. So alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Siap memuji Kak Nora, katanya penyanyi yang bagus, suara yang bagus. Jadi apa Kak Nora boleh katakan? Masa tu kembang sekejap. Ada, of course lah, kita sama-sama penyanyi. Bila penyanyi memuji tu kita rasa macam seronok kan. Alhamdulillah, kadang-kadang terkejut lah macam Rosa cakap macam tu kan. Sebelum ni pernah jumpa dia dan ini memberikan Nora lebih semangat lah meneruskan kerjaya, meneruskan perjuangan, menyampaikan lagu-lagu ataupun mesej-mesej yang baik lah dalam sepanjang kerjaya Kak Nora, insyaAllah. Kalau diikutkan lagu tu dah terlampau lama kan? Sebenarnya 30 tahun dah.
Tapi dia punya aura tu masih orang kata kekal sampai 2021 ni. Betul. Kalau Kak Nora punya show, lagu tu lagu wajib. Memang kalau tak nyanyi tak sah show tu kalau tak ada lagu tu. Terima kasih banyak-banyak. Saya sampai hari ni belum putus-putus lagi kawan-kawan mengucapkan tahniah. Bukan saja daripada sini saja, daripada merata dunia lah. Alhamdulillah saya berterima kasih. Apa yang Kak Nora kecapi hari ni bukan hasil kerja Kak Nora seorang. We work as a team. Kak Nora ada membantu-membantu kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat dan peminat-peminat yang sentiasa membantu, especially bila setelah kehilangan pemergian Abang Johan dan juga Alif. Benda tu besar sangat artinya bagi Nora. Terima kasih banyak-banyak, syukur dan let's think positif. Jangan fikir benda-benda tak baik. Ambil Profesor Muhayyam punya katakan, ada beri dapat. Kita bagi baik, kita dapat baik, insyaAllah. Terima kasih Iza. Waktu pandemik ni banyak lagi benda yang kita nak fikirkan. Cari rezeki, macam mana kita nak jaga diri kita. Of course diorang kata Ilya rupa daratan sebab Ilya kahwin orang luar dan duduk kat sini. Ekoran memuat naik gambar menyambut ulang tahun anaknya dengan keadaan berlumuran krim kek. Pasangan pelakon Amira Rosli dan Amar Bahrin telah mengundang rasa kurang senang pengikut-pengikutnya. Apabila ada yang mendakwa apa yang dilakukan pasangan pelakon itu hanyalah satu pembaziran. Mungkin adalah sebab kenapa mereka buat begitu kan? Jom kita tanya Amira Rosli sendiri. Hai, Assalamualaikum Amira Rosli. Salam. Sekarang ni orang kata musim-musim pandemik, musim-musim PKP ni, apa yang Mira tengah sibukkan sekarang? Mira sibuk dengan bisnes Mira dan juga membizikan diri dalam rumah tangga dan juga membesarkan anak. Sebab syuting sekarang tengah tak boleh kan. So kita work home jugalah untuk bisnes Mira tu. Saya rasa Mira pun tahulah kan, orang kata apa yang kita nak cuba tak tahu. Apa yang cuba kita nak bawangkan ni. Baru-baru ni Mira ada muat naik beberapa gambar meraihkan ulang tahun yang pertama anak kedua Mira, iaitu Aira. Mira panggil Arisa. Oh, Arisa. Apa yang membuat netizen di luar sana terganggu sangat tu apabila orang kata gambar tu menunjukkan keadaan Amira sekeluarga bersama dengan Amar, bersama dengan anak-anak comot dengan krim kek tu kan, yang mana ramai yang macam kata membazirnya, kalau tak nak makan kenapa buat kek tu. Apa agaknya niat pada asalnya Mira buat macam tu? Mira nak tanya diorang tu, diorang tahu ke tak Mira makan ke tak kek tu? Itu persoalan dia. Sebenarnya dulu masa Anaki punya first birthday pun Mira pernah buat benda yang sama. It's just I want the memory, gambar yang cantik. Tapi waktu tu isu tu tak diperbesarkan. Mungkin tak PKP, orang lain sibuk busy benda lain. Sekarang ni dah PKP, kek gambar budak setahun pun nak jadi kecoh. Sekarang ni Mira terangkan, Mira dah memang bagi tahu awal-awal dekat baker tu, Mira nak kek yang anak Mira akan smash. Dia buat half dummy and half cake. So yang Arisa buat tu, dia hanya main krim dekat atas tu. Dia bukan menghasilkan sebiji kek. Kek yang ada dah dibalut tebal dengan fondant, selamat untuk kita orang makan. Tak ada isu pembaziran dekat situ. Gambar yang korang nampak macam banyaknya. Alah, angle kamera biasalah kan. Maksudnya orang kata netizen dekat luar sana kena lebih bijak lah untuk sebelum judge, kena ambil tahu juga. Tapi Mira tak ambil hati ataupun tak ambil benda ni jadi macam nak marah, sebab Mira tahu bukan semua netizen macam tu. Ada few yang macam sajalah kot. Kadang-kadang budak-budak kan. Saya rasa kalau Mira sendiri membaca satu-satu komen, pasti you akan terperasan. Dalam musim-musim PKP ni tak semua orang mempunyai pendapatan. Adalah satu komen ni yang mengatakan bahawa saya ni nak belikan kek untuk anak pun fikir banyak kali. 2-3 kali. Sebab kita ni B40, awak ni berduit sampai hati buat macam ni. Macam you ni tak bersyukur lah, lebih kurang macam tu. Komen-komen yang negatif dah terlalu banyak. Mira ni nasib baik sejenis yang tak suka melatah. Mira tahu apa yang Mira lalui dalam hidup Mira, apa yang Mira nak buat. Kita ada otak, ada akal, kita boleh fikir. Alah, orang-orang lain pun katalah kan, makan nasi lemak setengah tak habis buang. Bazir ke tak tu? Sama je. Bukanlah Mira nak cakap get alive. Kita di waktu-waktu pandemik ni banyak lagi benda yang kita nak fikirkan. Cari rezeki, macam mana kita nak jaga diri kita. Isu-isu kecil sebegini Mira rasa nak bagi tahu yang seseorang tu tak bersyukur, itu bukan hak dia lah. Tapi suka hatilah dia ada mulut nak cakap apa kan. Mira tak kawan because Mira tahu apa yang Mira buat, apa yang terbaik untuk keluarga Mira. Tu ada juga ternampak komen Amar macam backup. Ya, dia mestilah ada backup isteri dia kan. Jadi dia macam ada lagi tu separuh lagi kek dekat dalam peti ais tu, nak ke? Tunggu jap. Alamak, takutlah. Siapa nak sikit? Nampak kita tak membazir. Ini
pun ada lagi anaki setiap hari dia makan. Jangan suka-suka hatilah nak menuding jari dekat orang kan. Apa yang Amar buat tu mungkin dia nak sedapkan hati Mira, tapi dia tahu Mira tak marah. Sedangkan isu rambut anaki pun jadi masalah besar. Sedangkan selebriti yang diorang puja-puja, contoh Mira tak cakap in negatif way contohnya macam Ben Amir rambut panjang, Syafiq Kaf nak rambut panjang, Uncle Amy Search rambut panjang. So yelah kan, anaki tu budak kecil lagi. Bila Damira sentuh berkenaan dengan rambut anaki kan, sebelum ini pun abang kata you lah, orang cuba mempertikaikan kenapa you biarkan rambut anaki tu panjang sedangkan anaki tu anak lelaki. Seolah-olah you sebagai ibu dan bapa memberi ajaran yang tidak baik pula kepada anak lelaki you. Mungkin you nak ulas sedikit lah. Tenang-tenang je Mira nak bagi tahu, kalau korang boleh Google ataupun ada masa untuk scroll Mira punya IG, anaki pernah berambut pendek boy cut, tetapi di suatu saat PKP kita yang first tu, Mira dah mula risau untuk bawa dia pergi barber. Bila dah sampai sini adalah trim sikit. Rambut anaki memang cepat panjang. Sebagai ibu, Mira memang masih takut nak bawa dia pergi kedai gunting rambut. Tapi anak Mira tak messy. Anak Mira hari-hari ikat rambut. Tak ada big issue pun. Mira rasa dia masih kecil. Terpulanglah Mira nak bawa apa dekat dia. Dia tak pergi sekolah lagi. Terakhir, apa yang Mira ingin katakan kepada pengikut-pengikut Mira, mahupun mungkin yang orang kata pergi bash you, mungkin bukan follower you pun, tapi saja je nak memeriahkan suasana dekat komen tu kan. Apa yang Mira ingin katakan? To my dear followers, thank you for always supporting me. Untuk yang mengata ataupun membuat benda-benda negatif tentang keluarga kami, Mira maafkan anda. Sebelum raya ni kita kosong-kosong. Apa yang Mira nak ambil hati, Mira cuma bagi tahu kalau kata benda tu yang tak dapat selesai di IG atau apa, Mira mungkin akan beritahu anda dengan cara macam ni lah, melodi. Tapi seriously, Mira dengan Amar tak pernah ambil hati dengan korang. Thank you so much Mira. Alright, thank you. Itu dia Amira Rosli dah pun bagi penjelasan. Ya, comel Amira Rosli. Dah ada anak dua pun tetap nampak comel. Tapi kadang-kadang bila apa yang netizen tengok tu gambar, tapi gambar tu sebelum mereka buat photoshoot tu dia ada konsep. Konsep dia nak main comot-comot. Alah, benda tu biasalah. Kita zaman-zaman sekolah dulu, abang ni kena telur, tepung, segala-gala barang ambil pok letak ke kepala. Itu benda-benda yang kita dah amalkan daripada zaman dulu. Tapi sekarang ni benda jadi serius sebab PKP. Betul, keadaan sekarang ni main apa pun yang melibatkan rezeki, yang dan melibatkan orang kata yang menyentuh sensitiviti. Betul, agak sensitif. Orang kata rakyat-rakyat sekarang ni memang akan menjadi isu lah. Ya. Apa-apa pun dia minta maaf dan dia move on, dan kita harapkan tak ada lagi lah orang-orang membazir makanan lepas ni. Ada juga isu yang menyentuh sensitiviti rakyat Malaysia. Iaitu? Perbandingan antara Australia dan juga Malaysia. Itu satu lagi kan. Katanya Australia kalau ada majlis kahwin tak ada orang datang. Tapi kalau Malaysia buat majlis kahwin ada orang datang. Dia sebenarnya culture kita berbeza. Banyaklah sebenarnya dia bukan kalau kita datang tak datang abang. Yeah. Yang dipertikaikan adalah dekat sana Australia begitu menjaga SOP. Tapi dekat Malaysia tidak menjaga SOP langsung. Perkahwinan, pertunangan siap boleh ada ramai-ramai orang, tak payah pakai mask. Siap boleh bersalaman-salaman. Jadi itu yang Raja Ilya bualkan di Instagram dan mendapat kecaman hebat kerana orang kata dia pun rakyat Malaysia. Ya, tak ramai orang yang dapat kahwin Mak Salim macam dia mungkin. Okeylah, apa-apa pun kita dapatkanlah penjelasan Raja Ilya sendiri tentang perbandingan tu. Tapi ada betul juga apa dia kata tu. Kan it's all about SOP lah. Betul. Dapatkan Raja Ilya. Gara-gara memuat naik gambar dan status yang seolah-olah membandingkan majlis perkahwinan yang dibuat di Australia dan Malaysia di kala pandemik COVID-19, pelakon Raja Ilya telah menerima pelbagai respon dan kecaman dari pengikutnya yang mendakwa pelakon itu telah lupa diri kerana menghina negara sendiri. Sabar. Jangan terlalu awal menghukum. Hai Raja Ilya, Assalamualaikum, apa khabar? Assalam, kau baik? Sihat kat sana? Alhamdulillah, sihat. Umum tahulah sekarang ni Raja Ilya menetap di Australia kan. Macam mana agaknya keadaan di sana? Sebab dengarnya baru-baru ini ada satu kes pun dah ibaratnya PKP lah 5 hari dekat sana. Actually macam dah 10 bulan tak ada apa-apa kes. Memang tak ada kes langsung dalam komuniti. Tiba-tiba ada pula satu guard ni yang kerja dekat quarantine hotel yang kena COVID. Bila diorang buat sudden quarantine dalam hari yang sama tau. Bangun pagi sebab hari tu hari Ahad. Tengah hari nak pergi jumpa orang lunch, and malam nak pergi dinner. Bila bangun pagi pergi masuk rumah, diorang tak pergi masuk.
Diorang kata news just tengah live, tengah umum, dalam pukul 6 petang is shut down, semua akan tutup. First time Ila experience, orang kat sini paranoidnya punya. Bila keluar rumah tu, jam yang sama amat jam. Dalam hari yang kedua tu, kerajaan kat sini diorang minta semua yang pergi ke kawasan-kawasan yang diorang umum tu untuk buat COVID test. And then dalam hampir 17,000 orang and it's zero. Saya pastikan you pun tahu baru-baru ini dalam minggu ni lah tiba-tiba je nama Raja Ilya menjadi sebutan apabila you memuat naik satu status dengan gambar membandingkan Majlis Perkahwinan Australia versus Majlis Perkahwinan Malaysia. Ramailah yang macam cakap seolah-olah you ni menghina negara sendiri, negara Malaysia. Mungkin you ada penjelasan you sendiri. Apa agaknya niat you memuat naik gambar dan juga status tersebut? First of all, Ilya go through Instagram and then Ilya terjumpa this post yang gambar these two couple dengan semua foto-foto dekat kerusi. This someone else punya post. Ilya screenshot gambar tu saja. It's about the paranoid pandemic. Dan Ilya ambil gambar tu nak post. Saya terfikir balik, apa kata kita tak versus? Tak terfikir apa pun. Bila Ilya share dekat grup kawan-kawan, diorang macam semua ketawa. Semua it's just like something yang tak sangka orang ambil begitu serius sampai kata menghina, sampai kata insult. Followers, Ilya dah buat video Ilya bagi dia faham. Kasi dia tulis dekat sana gambar hiasan semata-mata. Dia nak kata menghina tu tak nampak elephant sebabkan Ilya tulis kat sana rasanya macam logically versus maksudnya lawan. Bukannya menjatuhkan atau membandingkan versus bukan bandingkan. Kalau Ilya tulis kat sana, Australia berbanding dengan Malaysia, oh my god, something like that. Itu kalau orang nak kecam memang ada 100% reason kenapa diorang nak cakap macam tu. Lawan orang Malaysia dengan lawan orang kat sini, satu kes diorang lockdown, 5,000 kes, kita masih lagi happy di sana, yay. So something like that. Bila orang DM yang kata, Ilya, you tahu tak dekat sini jam macam tak ada PKP, orang dekat sini keluar macam tak ada PKP, bukan lawak jenaka, tapi it's just something innocent, something yang tak ada niat apa-apa, sampai hati you kecam, you lupa daratan katanya. Lupa daratan dah kahwin Mak Saleh duduk kat sana, lebih tak payah balik Malaysia lah benda semua. Of course, as you know, macam netizen, kalau diorang dah marah tu memang tak boleh nak stop diorang. Bila saya tanya lagi, okay, you nak apa? You nak I buat apa? You nak I cakap sorry? Okay, I sorry kalau you rasa benda tu tak lawak. But I rasa macam benda tu lawak sikit. Okay, fine, I'm sorry, tak lawak. Okay, don't take it serious. Macam Melody and macam ada setengah media, diorang contact Ilya tau. Diorang tanya benda, diorang tanya statement, diorang nak tahu. Tapi certain media reporter yang bloggers, diorang tiba-tiba keluar statement, tak bagi salam, tak tanya, tak call, tak minta statement. Diorang just kata macam, oh, Raja Ilya insult Malaysia, letak dekat dalam laman web diorang macam tu. End of the day, bila kawan Ilya share link tu, boleh katakan 90% people then diorang balik. Orang dah mula macam compare. Betul apa? Bukan ke orang keluar macam tak ada apa benda, tapi kita case banyak lah, itulah ni lah. Semasa saya tengok orang kata posting Ilya, hampir lebih 500 komen juga dekat bawah tu. Macam you sendiri katalah, ramai yang komen macam Raja Ilya dah lupa daratan, mentang-mentang dah kahwin dengan Mak Saleh, dah lupa diri, menghina orang Malaysia, mentang-mentang dah duduk sana. Komen Raja Ilya pula mengenai perkara tersebut. Siapa saja yang ada dalam posisi Ilya, semua orang ada hak untuk marah. Ilya boleh marah, Ilya boleh tengking, boleh apa saja kalau nak, but I choose not to. Bila rasa benda ni tak serius, tak kelakar, kita tahu mentaliti orang Malaysia. Sebab dia orang, of course dia orang kata Ilya lupa daratan sebab Ilya kahwin orang luar and duduk kat sini. Duduk dekat sini pun bukan as a choice, bukan yang Ilya pilih. Ilya sebenarnya sangkut dekat sini. Dan setahun Ilya tak balik sebabkan Ilya tak dibenarkan keluar negara. Kalau Ilya keluar balik Malaysia, Ilya kena berpisah dengan suami untuk setahun. Citizen tak boleh keluar, and then PR kalau keluar tak boleh masuk. Ilya kena duduk kat tengah-tengah, sama ada balik Malaysia jumpa mak, habiskan job, tapi tak boleh nak bagi reason betul lah, sebab the only reason yang Ilya ada nak balik adalah untuk balik jumpa mak ataupun untuk habiskan cuti. Kerajaan sini kata itu tak cukup reason. Ilya dah tak email apa benda semua ke immigration. Diorang nak contoh macam ada orang dah arwah kat sana, I kena balik. Orang tak faham semua benda tu sebab Ilya tak share. Ilya tak nampak dari mana datangnya orang nak terfikir yang Ilya lupa daratan, tinggal Malaysia apa benda semua. Dekat sini Ilya cakap bahasa Melayu, Ilya cakap bahasa Tamil. Ilya memang jiwa Melayu. Selama ni Ilya Mak Saleh. Tak ada setengah dia mungkin dia nak petikan kat Ilya tak berhijab, Ilya pakai seksi. Again, seksi tu pada mata sendiri. Doa saja supaya one day Ilya akan pakai hijab. Tak ada istilah lah you lupa diri sampai nak menghina negara sendiri kan? Tak masuk akal. Itu macam korek kubur sendiri and then nak masuk Malaysia nak kena tembak, boleh lah. Secara rumusannya, you tak ada niat apa-apa. You hanya, orang kata niat hanya ingin bergurau sahaja. Apa yang Ilya sendiri ingin katakan kepada individu-individu di luar sana yang dah macam memaki hamun you, dah salah anggap dengan you? Ilya nak kata yang Ilya maafkan semua perkataan-perkataan kesat dia guna. Ilya tak ada apa-apa kecil hati dengan diorang. Also Ilya minta maaf sebab Ilya mengguris hati diorang, menyebabkan diorang untuk lepaskan diorang dekat dia. On my part, Ilya boleh apologize sebab benda tu tak berapa kelakar sangat, but it's just something yang nak like cakap.
Ya, masih lagi dalam Melodi Alang-alang kita ada masa sikit ni. Cerita kita pun dah habis. Jana, apa yang menarik dalam Melodi minggu ni? Kalau minggu lepas kita ada Aida Jebat dengan Nabil. Dan minggu sebelum tu kita ada kisah pasal Syuk. Okey, dan dah pun berdamai dengan isteri dia. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni baru-baru ni minggu lepas, dalam minggu lalu kita dapati Akim Ahmad dan Stacey. Akim trending number 1 di Twitter selama hampir 24 jam. Sebab? Kerana seorang model Vietnam yang menetap di Jerman ada mempertikaikan kenapa muzik video yang ada muka dia tu tak jadi ditayangkan kerana kononnya Stacey jealous. Tapi panas. Kejadian tersebut berlaku pada hari anniversary mereka. Jadi apa pun kita nak ucap happy anniversary kepada dulu. Akim dan juga Stacey. Tapi Akim yang mendapat pujian ramai netizen sebab kononnya Akim orang kata membela isteri dia. Ya, siapa lagi nak bela isteri kalau bukan suaminya? Betul lah. Itu yang orang macam tengok suka sikit macam mana muka model ni cantik ke tidak? Tapi model tu memang cantik. Kita cari. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak dapat nak predict. Mungkin ada sesuatu jalan cerita tak betul ke masa syuting tu ada benda technical problem yang visual tu tak boleh guna. Tak semestinya Stacey yang... Baik, kita zoom sikit model yang merebutkan Akim itu. Amboi, ni orang betul ke tipu ni? Lawa ke tidak? Tapi siapa dia ni? Model? Ini model. Oh, model ni yang berlakon video klip Akim? Dia tak puas hati sebab dia diterbangkan daripada jauh tu. Daripada Jerman datang ke Malaysia. End up video tu tak dikeluarkan pun. Oh, ni antara apa yang menarik minggu ni lah. Tapi Akim dah balas dah bagi statement. Akim cakap sebabkan video tu tak jadi dikeluarkan adalah kerana jalan cerita tu tak bersesuaian dengan lagu tu. Tahu lagu Rampas tu? Rampas semua badanku belah dua. Sebab lagu maksudnya tu, badan tu dia nak bagi satu kat Stacey, satu kat model tu lah, belah dua. Mungkin boleh jadi. Tapi Alamak. mungkin keadaan tak mengizinkan. Sebab PKP dan sebagainya tak boleh hantar badan tu? Kita tak tahulah. Mungkin kita boleh hantar wartawan kita. Jangan spekulate, kita tunggulah wartawan kita buat kerja. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang menonton Melodi. Terima kasih banyak-banyak yang mana ada cerita-cerita yang pasal anda tu, kita dah bagi kepada mereka semua. Dan jangan lupa untuk tonton Embas untuk kata snippet-snippet apa yang menarik dalam industri seni sepanjang minggu. Jadi kita juga kena buat clearance jugalah. Clearance. Apa dia? Okey, sebab tiap-tiap minggu ada juga yang macam bertanya, kenapa kita yang mengulas story yang tiada di Melodi? Jadi dalam keadaan PKP ni, wartawan kita nak bergerak pun agak terbatas. Nak video call pun kadang-kadang tak angkat telefon untuk mendapatkan statement. Jadi kita orang yang buat kerja tu. Jana dah macam mak kepo dah dulu dalam Melodi. Inilah dia orang dia. Aku dah jadi mak kepo sekarang ni, tapi saya minta maaf siap-siap sebab kita buat kerja kita. Sekejap dia nangis satu. Okeylah, untuk itu tingkatkan prestasi. Lupa dah. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Menangis konon. Saya minta maaf. Saya tak ada niat nak gaduh dengan semua orang. Nangis.